bermuka-muka. Jadi perkara ini diketahui oleh Hang Nadim. Hang Nadim ni anak kepada Hang Jebat dengan Dayang dulu. Okay. Jadi Hang Nadim telah menimbang lembing. Okay. Jadi dengan cerita langsung pengawal nampak, pengawal pun buru dia. Dia pun lari menghilangkan diri. Okay. Tapi dia pergi dekat Paguh Muar berjumpa dengan Tun Biajit. Dekat sana dia pun bercakap pada Tun Biajit. Okay. Agaknya dalam bahasa sekarang ni, Tun Biajit, I'm telling the truth but nothing the truth. Okay. Bahawa isteri kau yang tinggal di sana tu sedang bermuka dengan Sultan Mahmud Shah. Okay. Mendengarkan ini, Tun Biajit telah meninggalkan pos dia tanpa relief. Okay. Tun Biajit sampai ke rumah, dia pun pegang isteri dia pun tanya apa betulkah Sultan Mahmud Shah ada bermuka dengan kau dengan. Jadi isteri Tun Biajit tak boleh menolak bahawa ini perintah Sultan. Kesetiaan Sultan yang pertama. Jadi dia mengaku. Jadi Tun Biajit tidak dapat berbuat apa-apa. Kerana pantang bagi dia daripada warisan Hang Tuah meneraka kepada raja. Yes, jadi Tun Biajit pun datang menghadap Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah. Dia pun datang sembah. Kemudian diceritakan perkara itu. Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah pun berkata pada Tun Biajit, jangan bimbang. Dalam simpanan beta ada ramai gundik-gundik dayang-dayang yang cantik-cantik. Tun Biajit boleh pilih mana satu yang Tun Biajit suka dan sebagai ganti letakkan isteri Tun Biajit di sini. Jadi bahasa raja ni ada tak manis sikit lah kan. Kalau macam tu gaya macam isteri orang. Kalau bahasa sekarang macam orang aja lah. Isteri orang. Jadi dengan itu Tun Biajit pun mundur. Lalu dengan sayunya. Sampai dekat luar, Tun Mamat pun datang. Tun Biajit, apa yang masalah kau ni aku dapat rasakan. Kerana sebelum kau pun banyak orang datang mengadu isterinya lah, anaknya lah, adik-adik dan raja. Jadi beginilah Tun Biajit, aku ada satu cadangan. Bahawa di Gunung Ledang tu ada seorang puteri kononnya yang cantik rupawan. Kita gelarkan dia Puteri Gunung Ledang. Boleh tak raja ini berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang? Jadi Tun Biajit kata, siapa dan kau Tun Mamat? Tun Mamat pun datang sumpah, ampun tuanku, sebenarnya dalam negeri Melaka ini atau negeri jajahan taluk-taluk negeri Melaka tidak ada perempuan yang cantik seperti Puteri Gunung Ledang. Mendengarkan ini, Sultan pun mula gairah, syahwatnya pun naik. Kemudian pun bertanya kepada pembesar-pembesar istana, apa betulkah di Gunung Ledang tu ada puteri yang bernama Puteri Gunung Ledang? Semua tertunduk, tak ada yang tahu, tak ada information langsung. Tak pernah dengar cerita tu. Jadi kalau begitu, yang tahu pasal Gunung Ledang ialah orang kaya Laksmana Hang Tuah. Jadi kita panggil orang kaya Laksmana Hang Tuah untuk datang menghadap dan menceritakan serba sikit tentang Gunung Ledang. Hang Tuah ni tahu pasal dia pernah belajar di Gunung Ledang kan? Ya. Dia belajar dengan Sang Adiputra. Sang Adiputra guru dia. Waktu tu tak silap, kita kalau dikira umur Hang Tuah lebih kurang 82 tahun. 82 di waktu Tun Mamat. Dalam zaman kegemilangan Melaka tu, zaman Mansur Shah, itu zaman kegemilangan Melaka. Sampai 2-3 sultan kemudian pun dia ada lagi. Berartinya dia usia 82 tahun. 82 tahun. Baik. Jangan batuk-batuk, bawa satu tabung. Kalau berkahak ke masuk dalam tabung. Tak boleh terkena dekat tanah. Nanti pijak dah orang jadi busung. Power bisa lah. Keramah-keramah. Hang Tuah pun datang, masuk menghadap. Ampun tuanku, patik pacar lagi dia masuk menghadap. Bini Hang Tuah, apa Hang Tuah tahu ke bahawa di Gunung Ledang itu ada seorang puteri? Hang Tuah diam saja. Apakah Hang Tuah pernahkah ke Gunung Ledang? Ya. Apa begini, Hang Tuah ni dia tak pernah kata no pada Sultan. Dia kata yes. Ya. Sultan tak ambil tanya lagi pun dia dah yes. Ya, tapi telinga dia pun kurang. Dia dengar Gunung Ledang itu aja, tak clear apa titah Sultan yang sebenarnya. Yes. Bila dia balik, dia pun bertanya pada orang, daripada mana datang berita ni bahawa Gunung Ledang ada puteri. Orang kata yang buat cerita ni daripada Tun Mamat. Dia pun jumpa Tun Mamat. Ini aku nak tanya, apa betulkah sekarang ni di Gunung Ledang ada puteri yang bernama Puteri Gunung Ledang?
Tuan Mamat tak boleh mengatakan tidak. Pasal apa? Rotan yang beritahu. Rotan yang beritahu. Tuan Mamat yang beritahu. Tuan Mamat beritahu nanti kalau cakap bohong orang kaya, kena penampar orang kaya. Tuan Mamat ni sebenarnya ialah panglima istana. Dia bukannya istana yang pergi berjuang dekat padang Medan. Yang kedua pula Tuan Mamat ni ialah ketua menjaga gundek-gundek sultan. Kata orang Tuan Mamat ni dikasih ataupun dikeminikan. Tak ada jantannya lagi. Yang jaga perempuan ni Tun Mat ulat bulu. Macam ulat bulu. Ulat bulu Tun Mat ulat bulu. Nama dia Tun Mat ulat bulu. Baik. Bila dia kata begitu, Hang Tuah kata kalau kau tahu cerita ni, kau lead the way, kau yang bawa kita pergi sana. Betul. Tapi Tun Mamat kata begini, saya ini ialah istana punya panglima, tidak boleh pergi keluar atas rekomendasi aku. Kau boleh keluar ke padang kali Hang ini. Tuah cakap. Hang Tuah kata, you lead the way. Jadi Tun Mamat tak dapat mengelak lagi. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Kemudian dengan perasaan dia, dia pun bawa 200 orang. Ikut dia. Rombongan dia. Jadi diketuai oleh Tuan Mamat. Apik kanan Hang Tuah. Dan lain tu ada pengawal dia. Makin dekat ke Gunung Ledang, makin susah hati Tuan Mamat. Pasal apa? Takut rahsia dia terbongkar. Yalah, mana ada betul Gunung Ledang? Tak ada sebenarnya. Sambil itu dia mencari idea, mencari jalan macam mana nak meyakinkan cerita bohongnya tadi. Sampai dekat kaki Gunung Ledang, Hang Tuah pun dah sebut orang tua. Pancit. Nafas pun satu-satu. Pancit dah. Tuan Mamat dapat idea. Begini saja. Kita dirikan pondok. Jadi orang kaya duduk sini. Semua pengawal tu jaga dengan orang kaya. Dia patik seorang saja naik ke atas. Apa maksud itu? Kenapa dia tak bawa orang? Pasal bawa lah pengiring seorang. Sampai dekat atas. Dia pun duduk. Dia agaknya nampak dah asap dekat bawah tu. Dia pun berfikir. Jadi Tuan Mamat punya idea ni banyak dipengaruhi di istana punya lagu-lagu. Gorinda, Seloka dan bagai-bagai lagi. Jadi bahasa-bahasa sajak, bahasa-bahasa prosa. Kemudian dia dapat beberapa idea, dia pun turun ke bawah. Dan ke bawah dia pun macam cemas lah. Maknanya bang, dia pun tak naik terus ke Gunung Ledang, separuh aja kan? Separuh. Dia tahu, dia yang bercerita. Kemudian dia sampai di Hang Tuah. Hang Tuah tanya, apakah kau dah jumpa dengan Puteri Gunung Ledang? Tuan Mamat mesti katakan ya. Kalau tidak, dia punya terbongkar pembohongan dia. Betul. Jadi bahasa yang Tuan Mamat gunakan bercerita pada Hang Tuah tu adalah bahasa-bahasa prosa, bahasa sajak, bahasa pantun, gurindam, syair dan sebagainya. Dia kata mula-mula dia naik, dia nampak itu apa tu buluh perindu bergeseran, alunan musiknya terlalu lunak. Dia tahu, orang zaman itu tahu buluh perindu menyongsong arus, intan memotong intan, lang buana menyongsong angin. Jadi dalam itu dia pun kata bila bunyi buluh perindu yang sedap itu tadi membuat daun-daun boleh menari-nari, melenggang-lenggang, teratai di tasik, melenggang juga. Ikan datang ke tebing nak mendengar. Dahsyat. Air berkocak lembut, berirama. Bahasa je lah. Lepas tu keluarlah dari celah gua seorang perempuan bongkok tiga. Kononnya kata Tuan Mamat. Kononnya. Jadi dia pun sampaikanlah hajat sultan. Perempuan tu angguk dan masuk balik ke gua. Sebentar kemudian kata Tuan Mamat. Maka keluarlah perempuan yang cantik rupawan. Tak pernah tengok dalam dunia ni. Tak pernah tengok. Kalau ada gandengan, mungkin gandengan bidadari kan. Lawas umur tu bang Cerita Tuan Mamat. Cuba difigurkan, dibayangkan. Tak pernah bayangkan. Bila begitu Hang Tuah kata kalau begitu ceritanya apa syarat peminangan tu? Tuan Mamat pun dalam ingatan dia dia buat cerita tu, dia ingat dia buat cerita macam mana. Ya, benar cakap. Dia pun kata sebenarnya dia hendak 7 tempayan air pinang muda. 7 tempayan air pinang muda. 7 tempayan air pinang muda. Pinang banyak macam tu. Ya, pinang memang banyak. Orang bersih dia. Jadi Hang Tuah kata lebih kurang boleh kita adakan lah. Dengarkan ini kalau boleh diadakan, Tuan Mamat makin cemas. Dia pun tahu satu tekanan pressure kat situ. Dia kata 7 dulang hati nyamuk. Ini satu masalah bang, pasal hati nyamuk ni. Saya sendiri pun bertanya-tanya, mungkin penonton-penonton kita pun banyak agak bertanya ni. Ya.
nak cari hati nyamuk tu, sedangkan nyamuk kecil pun kita susah nak kumpul, apa tak lagi hati dia tu. Macam mana nyamuk lu besar ke apa? Atau mungkin nyamuk besar kepala lutut tak ada mana. Okey lah, okey katakanlah kalau besar kepala lutut, okey dapat tangkap nyamuk, boleh dapat hati dia, kumpul, okey. Hantu kita boleh? Boleh. Okey, tu dia. Hantu terkejut besar. Okey. Kalaulah dia ada darah tinggi, kecemasan, lemah jantung, buah sih, angin pasang, prostat, tolu ni, Apa semua? tumbang dia. Jadi mengelakkan itu, Tuan Mamat pun kata, kaburat balik, Okey. 7 tempayan air mata anak dara. Okey. Hantu Boleh dapat tu lebih kurang kita boleh dapat lah. Okey. Kalau tak dapat kat Melaka pun kita boleh dapat kat Tanah Jajan, Siak, Kampar, Indang, dan sebagainya. Mengenangkan itu, Tuan Mamat pula cemas. Kalau boleh tak adakan macam mana? Dia pertekan lagi. Okey. 7 dulan hati kuman. Aduh dia bang. Nyamuk tadi pun kita susah nak dapat, sekarang kuman pula. Kuman ni dah lah kita, zaman sekarang memang kita boleh lah nampak. Ya. Kita pakai mikroskop tu. Kalau hari ni orang cakap 7 dulan kuman, kita tak nampak. Kuman pun tak nampak. Virus, corona. Corona sekarang tak corona, kita tak nampak. Apa nak jadi hati corona lah ni, ibaratnya hati corona. Okey. Kemudian itu macam-macam syarat lepas tu lah. Okey. Jambatan emas dan jambatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang. Penjabatan emas daripada Melaka Gunung Ledang. Semangkuk Raja Ahmad. Dia sebenarnya maksud nak ambilkan darah Semangkuk Tuan Ahmad tu. Okey. Dia nak beritahu rakyat darah raja ni putih, hijau atau merah. Tujuan Ahmad tu. Itulah dia. Padahal memang semua merah darah. Jadi mengenangkan ini yang Tuan pun kata this is my first mission impossible lah. Okey. Satu benda yang tak boleh sabar. Tak boleh nak. Okey. Okey. Jadi ini dia pun serah pada Tuan Ahmad Chris Tamim Sari. Okey. Bawa pulang ke Melaka dan Hang Tuah tidak akan kembali ke Melaka selagi tak jumpa dengan Puteri Gunung Ledang. Masa lagi jumpa dan bawa balik Puteri Gunung Lepas Ledang. kubur Hang Tuah tak ada. Kelip-kelip kusangka api, kalau api mana puntungnya. Okey. Bila raib disangka mati, kalau mati mana kuburnya. Okey, betul bang, betul. Di sana Sultan pun menjawab, apa kata dia? Segala-galanya boleh beta adakan kecuali semangkuk darah Tengku Ahmad. Oh, raja boleh. Okey. Kat itulah cerita dia. Maknanya at the end Sultan tak sanggup pasal darah tu aja kan. Yeah. So maknanya Sultan mana berhenti dekat situ. Mana tak sampai. Tapi sekarang yang hantu tu macam mana cerita tu? Bila raja dah umumkan bahawa dia tak sanggup dengan nak kumpulkan darah tu, Hang Tuah macam hilang cerita macam tu. Hang Tuah tak ada kat situ. Hang Tuah ada kat Gunung Ledang. Gunung Ledang. Okey, so bila mana Hang Tuah memang berlegal lah. Tapi dia dapat tahu tak berita tu? Tak dapat tahu, tak ada connection lagi. Tak ada Dan Hang bayang Tuah, sejarah Hang Tuah pun dia hilang kat situ. Kat situ lah dia. Ada orang kata gaib lah, Ada orang kata ada gaib. yang melompat dari Melaka ke Tanjung Tuan lah, tapak dia macam-macam orang ada benda-benda mitos ni. Okey, sekarang ni pada pendapat abang sendiri ni kisah Puteri Gunung Ledang ni mitos ke atau betul? Saya rasa bukannya kisah nyata. Mereka kata nyata. Yang pertama sekali, kalau adalah Puteri Gunung Ledang, tentulah situ tempat beraja. Tempat beraja, tempat bernegeri. Tentu di bawah negeri Melaka. Tak adalah Sultan Mahmud Shah tak tahu cerita tu. Yang ada satu negeri lagi dalam negeri Melaka. So, mana lebih ke dongeng lah. Nampak lebih ke dongeng lah. Kalau sekarang ini banyak orang yang patih geni, ada orang bertapa, ada orang mencari ilmu batin, ada mencari ilmu kebal, naik ke Gunung Ledang. Kalau benda gaib yang diarahkan, benda gaib datang. Mungkin jin, syaitan, orang bulian dan sebagainya. Ya. Takkanlah Puteri Gunung Ledang boleh hidup zaman Sultan Mahmud Shah sampai ke hari ini. Okey, logik dia bang. Betul. Kalau bab roh, tanya ustaz. Okey, kita minum air. Masa-masa ketekak dulu Alright. So anda semua, itu dia tadi kisah Puteri Gunung Ledang. Memang lebih kepada arah dongeng lah apa yang kita dengar daripada Abang Zaid. Bahasa Tagalog kata hindi ko alam. Hindi ko alam apa tu bermaksud kalau kita wallahu alam. Ini kalau tak tahu lah. Mungkin beginilah cerita pandangan saya, pendapat saya. Mungkin para sejarah ada lebih lagi yang boleh ceritakan tentang Puteri Gunung Ledang. Baik. Okey bang. Saya rasa masa pun menceburi kita. Okey. Terima kasih banyak Abang Zaid. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami dan setakat ini dulu saya bersama dengan anda dalam segmen untuk bual bicara bersama dengan panel, dan panel kali ini saya bersama dengan Zaid Lokman menceritakan tentang konsep ataupun apa ni orang kata Puteri Gunung Ledang ni mitos ataupun benar. Ternyata pandangan daripada Abang Zaid adalah ianya mitos.